datang TSP Malaysia. Ini adalah bab 3 untuk tingkatan 4 prinsipal akaunan. Hari ini kita continue untuk bincang soalan bagi chapter ini untuk last video. Okay. So sebelum tu sila join Telegram cikgu untuk dapat semua hard copy, listing dan juga hints untuk exam. Okay. Okay, so kita tengok ini. First question. Pernyataan manakah yang menerangkan fungsi dokumen? Okay, so untuk dokumen ini, dokumen kita tengok number 1, sumber maklumat perakaunan. Number 2, memberi maklumat sesuatu perniagaan. Number 3, mengingatkan peniaga hutang urus niaga. Number 4, rujukan kepada pemegang-pemegang saham. Okay, so kita tengok ini 4. Obviously, bukan untuk pemegang-pemegang saham. Okay, kita punya shareholder dia tak tengok invoice lah, receipt punya. Okay, dia cuma tengok imbangan duga, PKK, PP. Okay, yang nanti kita akan bincang untuk bab 8 begitulah. Start from bab 6, 7, 8 begitu. Okay, so dokumen tak akan tunjuk untuk pemegang saham dan juga dia tak akan bagi tahu kita bisnes itu apa information. Dokumen cuma bagi tahu dia, bagi tahu itu pemilik yang ada berlaku urus niaga beli barang ini dan jual barang ini dan berapa kita jual, berapa kita beli. Tak kaitan pula dengan perniagaan. I don't know the shop is a good shop or a bad shop, saya langsung tak tahu. Okay, so it's 1 and 3. B. Faham sini? So dia bagi kita sumber maklumat untuk prinsip akaunan. So means kita boleh buat account dengan guna dokumen dan kita boleh tahu juga peniaga hutang berapa. Kita boleh tengok itu penyata account. Okay. Then number 2 pula. Pernyataan manakah yang menerangkan tentang dokumen sumber dan dokumen bukan sumber? Okay, so sumber dan bukan sumber masih ingat tak? Cuma sumber saja akan diguna untuk buat perekodan. Dan untuk bukan sumber tidak akan guna untuk rekod dalam prinsip akaunan. So number 1 ini betul. Dokumen sumber bagi maklumat untuk kerja perekodan. Dan dokumen bukan sumber dijadikan sebagai rujukan sahaja. Dokumen sumber dijadi sebagai rujukan saja salah. Dokumen bukan sumber dikeluarkan oleh pembeli salah. Okay. 1 and 2. Dan number 3. Edison Enterprise menjalankan urus niaga secara kredit dengan syarikat Winston. So, maksudnya macam mana dia buat secara kredit dah. Secara kredit means dia tak bayar punya. So first thing, okay, kita tengok first one. Katalog dulu ke order form dulu? Of course kita kena tengok dulu katalog mah. Katalog macam kita punya menu ah. Macam kita pergi restoran, sebelum kita order, kita kena tengok menu dulu. So mesti katalog dulu. Lepas katalog, baru kita tengok. Lepas katalog baru kita order. Betul tak? After order, baru ada invoice. You sudah beli ini. Sekarang kamu hutang kita berapa. Dan lepas itu kita bayar, baru kita dapat receipt. So answer is D. Then 4. Okay, order and then pay cash and then receipt. So X in the middle. So X ni, I think is invoice. Okay, invoice. Sorry. Bukan invoice. Sebab ini aliran urus niaga secara tunai. Secara tunai tak ada invoice punya. So, secara tunai dia akan dapat bill tunai. Okay, either invoice or bill tunai. Kalau secara kredit is invoice, secara tunai is bill tunai. Sama juga dia akan tunjuk how much you need to pay, total up, then you just give money only lah. Okay. Then, question 5. So, pembekal bagi dokumen bagi ini store warna. Store warna akan bagi dokumen bagi pembeli dan dokumen A juga. Okay, so dokumen P dikeluarkan untuk belian barang niaga oleh store warna.
So, store warna beli barang daripada pembekal P. Okay, so dokumen Q dikeluarkan untuk jualan barang niaga secara kredit oleh store warna. So, store warna jual bagi pembeli dan dia bagi dia dokumen Q. Dan ini adalah secara kredit. Okay, secara kredit. And then, dokumen R dikeluarkan untuk pulangan. So, pulangan means dia dah buat return. So, pembeli ini beli barang guna dokumen Q, tapi dia return balik. So, store warna kena bagi dokumen R untuk tolak hutang dia. Okay, so, obviously, untuk R memang nota kredit. P dengan Q adalah invoice sebab ini dua beli barang mah. Okay, so, masih ingat tak? If let's say you are customer, you bayar barang ataupun you just remember lah, customer when we buy, we will get the original one. So kita akan dapat asal. When we sell, we give the original one to the customer. So what we left? The copy, salinan. Okay, so ini. This one I buy from pembekal P. So my document should be asal. Okay, original. Then I sell to customer. So I should have a copy, salinan. Sama juga, ini pun I sell to him. Then I reduce the hutang. Saya kurangkan hutang, so ini pun salinan juga. So kita tengoklah, asal, salinan, salinan. Ini adalah nota kredit, ini dua-dua invoice. So based on here, answer will be, okay, asal, salinan, asal, salinan, salinan. So, C. Okay? Asal, salinan, salinan. Okay, lepas tu kita tengok ini pula. Apakah kepentingan dokumen perniagaan? Okay, so, tengok balik last video punya. Sebagai sumber rekod, okay, untuk kita boleh rekod dan sebagai bukti berlakunya sesuatu urus niaga, sebagai rujukan pada masa hadapan, menyediakan maklumat tentang sesuatu urus niaga, mengingatkan peniaga berkenaan hutang dalam urus niaga. So, ini answer dia. Kalau tak ingat, tengok balik last video. Okay, then ini pula. Shangri-La Enterprise menjalankan urus niaga secara kredit dengan Farmasi Woon. Lengkapkan jadual berikut berdasarkan raja aliran dokumen di bawah. So, 1, 2, 3, 4. Okay, number 1. Shangri-La, Farmasi Woon. So, diguna untuk membuat pesanan kepada Farmasi Woon dengan memberikan spesifikasi dan kuantiti barang niaga yang dikehendaki. Okay, Shangri-La will give to Woon to give order. So, ini kita panggil apa? Kita panggil borang pesanan. Okay, borang pesanan. We give order. Okay, after we give order, Farmasi Woon will give, we will give another one to Farmasi Woon also. Okay, diserahkan kepada Shangri-La Enterprise bersama-sama dengan barang niaga yang dikehendaki. Oh, sorry. I think the label wrong. Should be like this. Woon give to Shangri-La when they send the stock. Okay, when they send the thing to Shangri-La, need to give to Shangri-La to sign so that to make sure that he receive. Okay, he receive the things. So, and then number 3, diserahkan kepada Shangri-La Enterprise apabila barang niaga yang diterima telah disahkan. Oh, sorry. Number 3 is to prove that he received the thing. Number 2 is together with this form, together. So, this one is to prove that he received the stock. Ini panggil nota serahan. Sama macam itu, pos laju send barang bagi kita. Kita sudah dapat barang, kita kena sign juga. Maksudnya kita sudah dapat barang. Dan ini pula adalah invoice sebab kita belum bayar. Okay, we haven't pay mah. So need to see how much is it. Dan number 4, diserahkan kepada Shangri-La apabila bayaran telah dibuat. So ini adalah receipt. Okay. So now we see next.
maklumat asas dalam dokumen perniagaan. So, dalam dokumen ini mesti ada beberapa benda. First one, dia mesti tunjuk dokumen ini jenis apa. Okay? So, normally they will give you a document. Dekat dokumen sini, dekat dokumen sini dia mesti tulis invoice. Okay? So, what is this type? Then, nombor rujukan. Sini mungkin ada tulis IV001. Ada nombor rujukan. Dan ada tarikh. Tarikh sini mungkin tulis 23 March 2019. For example lah. Dan pihak penhantar. Siapa yang hantar? Hantar punya nama mesti atas invoice ini ya. ABC Enterprise ataupun ABC Sendirian Berhad. Okay. This is the pihak penhantar. Dan dia akan tulis kepada siapa. So, kepada XYZ. So, ini adalah pihak penerima. Dan mesti ada butiran urus niaga. Sini ada tulis punya. Butiran dia. Contoh dia ada tulis, dia ada beli berapa. Dia beli satu shampoo. Dia beli 200 unit. Seunit RM10. So, total up ada RM2,000. Dan dia beli lagi conditioner. Dia beli 10 botol. Satu botol RM10. Total is 100. So, total up jumlah. Sini tulis jumlah 2100. Okay, sini jumlah dia. Dan ada syarat serahan dan syarat pembayaran. Okay, syarat serahan maksud dia, how I post to you. Itu postage bear by who. So, sini ada cakap, syarat serahan adalah angkutan dibayar. Means postage lah. Kalau dia tulis angkutan dibayar, maksudnya everything is paid by the seller. Kalau dia tak tulis angkutan dibayar, sini kena charge angkutan how much. Ingat ini sometimes they will ask angkutan dibayar maksud dia seller will pay. Okay? Dan syarat pembayaran pula. Syarat pembayaran maksud dia sekarang ini invoice adalah dia belum bayar kan? So, as a seller, we always hope customer pay as fast as possible. So, syarat pembayaran, I will give them how discount. Okay? I will give them 2 discount. Diskaun niaga dengan diskaun tunai. Diskaun niaga means I want them to buy as much as possible. Contoh saya cakap, kalau kamu beli 10 hingga 20 botol, saya bagi you 10%. Kalau you beli 20 hingga 30 botol, I bagi you 15%. Dan kalau you beli 30 ke atas, saya akan bagi you 20%. So, semakin banyak you beli, semakin tinggi diskaun lah. Itu panggil diskaun niaga. Diskaun tunai maksudnya saya nak kamu bayar cepat. So, contoh saya cakap, kalau kamu bayar dalam 5 hari, I give you 20% diskaun. Kalau bayar dalam 10 hari, saya bagi you 15% diskaun. Kalau bayar 15 hari, saya bagi you 5% diskaun. Selepas 15 hari, tak ada diskaun. Kenapa macam ni? Because the longer you pay, semakin rugi saya. Means like, I don't want you to pay late lah. Semakin cepat bayar, semakin tinggi diskaun. Ini panggil diskaun tunai, ini panggil diskaun niaga. Okay? So, akan tulis dekat bawah sini. Dua-dua ini akan tulis dekat bawah sini. Syarat dia. And then, last mesti dia tulis ini. K and KDK. Apa tu K and KDK? Short form Kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. This one. Kamu boleh highlight lah. Senang sikit nak tengok. Ini kena hafal lah. Kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Sebab saya tulis ini invoice mungkin saya rush punya. Saya tulis. Saya belum, saya termiss out itu postage. Who knows, right? I miss out. Mungkin ataupun saya tulis salah. Is 2100, saya tulis 2010. So, ada kesilapan ataupun ketinggalan. Kita sebagai penjual, seller berhak membetulkan sebarang kesilapan dan ketinggalan melalui nota debit dan nota kredit. Okay? So, kalau saya tercharge kurang, okay? Saya tulis 20
Sini 2100, saya tertulis 2010. I can add the charge I can add the charge using nota debit sebab saya terkurang charge. I need to charge back. Then kalau saya terlebih charge 2100, saya tulis 2200. Then I just need to give this nota credit to reduce the charge. Okay, ini untuk tambah balik itu charge. Ini nak tolak balik itu charge sebab ketinggalan ataupun kesilapan. Okay, so now we do this exercise. Discount niaga. So, discount niaga merupakan potongan harga. Okay, discount daripada harga senarai atau harga katalog. So, maybe our catalog say one bottle of shampoo is 10 ringgit. Then I say, if you buy 50 and above, I give you 20% discount. Itu panggil discount niaga. Untuk menggalak customer membeli secara pukal. Okay, encourage the buyer to buy as more as possible. So, terus kita tengok contoh lah. Contoh sini. Okay, sebagai contoh pada 1 Mei, kedai Rajan telah membeli barang niaga secara kredit daripada pemborong Tan. Jumlah yang dinyatakan dalam invoice ialah 6,000. Diskaun niaga ialah 15%. So, sekarang kita nak kira berapa diskaun dia dapat. So, he buy this one and he get this one. So, 6,000 times 15%. So, just times only. 6,000 times 15%. So, it's 900. Okay, RM 900 discount niaga. Then, discount tunai pula. Discount tunai ialah potongan harga yang diberi jika penghutang dapat menjelas bayaran dalam tempoh yang ditetap. If the customer can pay within the time, I will give them discount. Untuk apa? Untuk dia membayar hutang dengan segera. Okay? Semakin cepat dia bayar, semakin bagus. So, sekarang kita tengok ini. Dia cakap, pada 1 Jun, kedai Aziz telah membeli barang secara kredit daripada pemborong Lee. Jumlah dinyata adalah 2,500. Diskaun niaga adalah 20%. Okay? So, dia beli pada 1 Jun 2018. Dan dia cakap, dia beli RM 2,500. Diskaun niaga adalah 20%. Ingatlah, diskaun niaga means ini punya ask them to buy as more as possible. So, ini tak kaitan dengan tarikh, memang kena bagi diskaun. So, kita kena tolak. Okay, kita kena tolak 20%. Kena kira how much actually he need to pay. So, jumlah kasar adalah 2,500. Dan kita tolak diskaun dia. So, diskaun is 2,005 times 20% mah. Kan? So, kita kira dulu 2,005 times 20% is 500. So, 2,005 minus 500 means dia kena bayar 2,000. Ini adalah harga yang dia kena bayar. Okay? So, dia cakap kalau bayar dalam 5 hari, saya bagi 10%. Kalau bayar dari 6 hingga 14 hari, saya bagi 5%. Okay? So, let's see ya. Kalau dia bayar pada 3 Jun, how much he need to pay? So, tengok. It's within 5 days, right? Kalau within 5 days, kita cuma kena darab, kita kena tolak 10% lah. 5 days, dia dapat 10%. Within 5 days, 10% lah. So, kita kira 2,000 jumlah bersih dia, tolak diskaun tunai. So, diskaun tunai is 2,000 times 10%. So, it's 2,000 minus 200. So, it's 1,800 he need to pay. Okay? Then, jika bayaran dibuat pada 10 Jun. 10 Jun. So, tengok dia beli 1 Jun sampai 10 Jun. 10 Jun already over 5 days but it's still within 14 days kan? So, within 14 days dia masih dapat 5% punya discount. So, what we do is actually ini tak payah kira selalu Ini terus is 2,000 terus 2,000. Okay, so jumlah bersih is 2,000.
Then tolak discount tunai. Discount tunai is 2,000 times it 5%. So 2,000 times 5% is 100. So 2,000 minus 100. So he need to pay 1,900. Kenapa lebih banyak? Sebab dia sudah lambat bayar. Kalau dia awal bayar baru 1,800. Then, okay, kalau dia bayar pada 16 Jun, okay, see 16 Jun. From 1st June to 16 Jun sudah over 14 days, right? Over 14 days ada discount ke? Tak ada discount. So, okay, jumlah bersih sama juga is 2,000. Tapi dia punya discount adalah kosong. No discount. So, at last dia kena bayar 2,000. Okay? So, dia sudah rugi RM200 sudah loh. Boleh ya, ini discount. Discount tunai, discount niaga. Ingat, discount tunai means untuk dia bayar cepat. Discount niaga means untuk dia beli lagi banyak. Okay, so sekarang kita tengok ni. Bagi setiap urus niaga, nyatakan dokumen sumbernya. Okay, apa dokumen dia? First one. Van peribadi dibawa masuk untuk kegunaan pejabat. Bos bawa van daripada rumah sendiri mah. Kalau dia bawa saja, tak ada proof, right? No invoice, no receipt, everything no. So it's memo. Okay? Kalau bos punya memang memo lah. Always. Ambilan ke, modal tambahan, semua memo. Dan pulangan belian. Asalkan pulangan, nota kredit. Dan asalkan salinan. Belian. Kalau beli barang memang dapat asalnya. Okay. Then next one. Belian barang niaga secara kredit. You beli barang means mesti invoice lah secara kredit mah. Invoice, so beli barang asal. Then jualan barang niaga secara kredit. Jualan sama juga invoice. Tapi salinan. Sebab yang asal sudah bagi customer. Then E pula. Penerimaan yang telah dikreditkan ke akaun syarikat oleh pihak bank. Okay, means bank sudah dapat duit. Tapi accountant belum tahu. Means auto masuk lah. So, kalau macam ni, makluman bank. Makluman bank. Kalau bank punya memang makluman bank lah. Okay, atau kita boleh cakap makluman kredit pun boleh. Okay, ada makluman debit, makluman kredit. So, ini makluman kredit. Mengeluarkan wang dari bank untuk kegunaan pejabat. Okay, so you keluar duit daripada bank. Ini boleh guna pindahan kredit pun boleh. Ataupun kita boleh guna... okay, so kita boleh guna slip bank. Okay. Pindahan kredit more to online transfer lah. So slip bank ni macam satu slip. Kalau kamu nak tengok, kamu boleh pergi bank, cawangan-cawangan bank, and tengok itu slip bank. Slip bank boleh tulis how much you want to take out or put in. Okay. Then jualan barang niaga secara tunai. So secara tunai kita sell means I give them a bill tunai lah. Dan ambilan tunai untuk kegunaan peribadi, ini panggil memo. Kenapa? Sebab ambilan ataupun van peribadi ataupun bos buat apa-apa semua memo. Belian lekapan untuk kegunaan pejabat. Okay, belian sini tak tulis dia secara apa. Tapi normally lah. Normally kalau dia tak cakap secara tunai, normally secara kredit. So ini invoice. So invoice ni asalkan salinan. Belian kan? Belian means asal. Ambilan barang untuk promosi. Ini pun memo. Pulangan jualan. Pulangan memang nota kredit. Tapi jualan adalah salinan. Okay, dan bayaran terus yang telah dibuat oleh pihak bank. Okay, penerimaan terus oleh pihak bank panggil maklumat kredit. So, bayaran terus telah dibuat oleh pihak bank, kita panggil makluman debit. Dan pembayaran wang.
Pembayaran we pay. Kita boleh guna voucher pembayaran juga. Okay. Actually, ini quite a lot lah. Pembayaran wang, kita guna voucher pembayaran untuk prove that dia sudah receive money ya. Angkutan masuk. So, angkutan masuk normally masuk means when we buy things, when we buy the post from the supplier to us, the postage lah. So, angkutan masuk macam kita beli barang, pos laju, angkut masuk ke dalam rumah kita. So, ini angkutan masuk means when we buy, right? Beli. Okay, apabila kita beli barang, kenapa ada angkutan masuk? Mungkin supplier terlupa charge kita. So, dia akan guna satu nota debit untuk tambah charge. Dan sebab kita beli barang, so adalah asal. Dan bayaran tambahan dikenakan atas belian. Okay, ini pun tambahan juga. Tambah charge, so nota debit. Ini pun asal. Membayar gaji pekerja. So, bayar gaji kita guna voucher pembayaran. Untuk prove that dia sudah dapat duit. Dan ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri, memo. Penerimaan wang. Terima duit. Kalau terima duit pun sama, boleh guna voucher pembayaran. Means we receive the money lah. Okay. Ini dua-dua voucher pembayaran. I think. Okay, ini pun sama. Tapi this one we receive, right? So we receive, normally we will get the asal punya. Then we pay, normally we will get the salinan punya. Yang asal sudah bagi itu orang. So ini pun sama. Kita bayar, so kita dapat salinan saja. Yang asal sudah bagi orang itu. Dan ini bayar juga, so asal sudah bagi dia. So kita dapat salinan saja. Okay. So ini soalan subjektif. Dokumen perniagaan diguna sebelum, semasa dan selepas urus niaga dijalankan. Berikan satu contoh semasa urus niaga dan selepas urus niaga. So, semasa urus niaga, normally kita akan bagi dia invoice ke, nota debit, nota kredit. Okay. Dan contoh selepas urus niaga mungkin ada receipt ataupun penyata account. Okay, penyata account adalah yang nota bukan sumber, just to tell them how much your balance lah. Then now, kita tengok ini soalan. Ini adalah satu receipt. Dia cakap, siapakah pembeli ini? So, from here, ini adalah salinan. Diperoleh daripada kedai buku lim. So, buku lim dia jual bagi, obviously dia jual bagi SMK Bukit Aman. So, siapakah pembeli? SMK Bukit Aman. Dan siapakah penjual? Kedai buku lim. Okay, penjual mesti nama dengan ini jenis, sini title punya. Dan hitungkan jumlah yang perlu dibayar. So, kita tengok sini. 6156. Oh, sorry, bukan Dia cakap menjelaskan invoice B2001, tolak diskaun tunai 324. So, ini sudah kena tolak diskaun punya. So, asal sebelum tolak diskaun, how much? So, kita kena tambah balik lah. 6156. Tambah lagi 324. Okay, so it's 6480. Apakah bentuk bayaran yang diterima? Sini tulis check. So, adalah check bentuk dia. Boleh. Dan soalan 3. Ini obviously Maligai adalah supplier, syarikat Anggun adalah pembeli. So, dia bagi dia. So, berdasarkan nota debit ini, siapa yang menerima nota debit? So, menerima of course is this one lah, syarikat Anggun. Syarikat Anggun
Dan siapa yang menyimpan salinan? Okey, ingat salinan adalah seller yang simpan. So seller is Maligai lah. Syarikat Maligai. Bina. Mengapakah nota debit ini disediakan? So dia cakap apa? Tengok butiran dia. Invoice terkurang charge. Invoice terkurang charge. So sebab invoice dia terkurang charge. Okey, itu saja. Dan soalan keempat. Katrina Enterprise berhutang sebanyak 3,600 dengan Pelangi Sutra Sdn Bhd. Sekeping cek untuk membayar hutang tersebut diterima oleh Pelangi Sutra Sdn Bhd pada 5 Oktober, iaitu dalam tempoh kredit dan layak menerima diskaun tunai 5%. Kirakan diskaun tunai yang diterima oleh Katrina. So diskaun tunai means diskaun supaya orang itu bayar cepat mah. Dia beli pada okay, so kita kira diskaun tunai dia. Dia kena bayar 3,006, right? 3,006 and dia dapat 5%. So just darab 5%. Itu saja. So 3,006 times 5% is 180. So diskaun yang dapat adalah 180. Then question 5. February 1 membeli barang niaga daripada kedai Suzy 4,005 and then terkurang daripada diskaun tunai 15% dalam masa 30 hari. Okay, dia akan kena diskaun kalau bayar dalam 30 hari. Dan dia mengeluarkan invoice kepada Ashari untuk barang yang dijual secara kredit berjumlah 3,000 kurang 15% diskaun tunai dalam masa 10 hari. Dan nota kredit dikeluarkan kepada Ashari untuk barang berniaga 220 kerana rosak. Okey, syarikat ini dia beli dengan Suzy, lepas tu dia jual bagi Ashari dan Ashari return balik barang kerana rosak sudah. Tapi bukan semua kena return lah, just 220. So, berapakah nilai bayaran yang perlu dibuat kepada kedai Suzy jika bayaran dibuat dalam masa 30 hari dari tarikh belian? Okey. First kita kena kira diskaun tunai dulu. Dia kena bayar 4,005 and then dia dapat 15% diskaun. So kita kira 4,005 times 15% is 675. Okay, so 675. Then nilai bayaran adalah 4,005 minus 675. So is RM 3825. Dan berapakah nilai cek yang dikeluarkan oleh Ashari jika bayaran dibuat pada 9 Februari? Okay. So ini 5 Februari dia beli dan kena rosak. So return ready mah. And then dia bayar pada 9. So 5 hingga 9 is within 10 days, right? 5 to 9 is within 10 days. So dia masih layak untuk dapat 15% discount. So first kita kena kira dulu. 3,000 dia beli tapi dia return to 220. So left how much? So 3,000 minus 220. Ini adalah jumlah bersih ya. Jumlah bersih dia. So is RM 2780. I think so. Ya, 2780. Dan sebab dia akan dapat diskaun, so kita kira diskaun dia. Diskaun tunai 15%. So it's 417. So sekarang nilai bayaran berapa yang dia kena bayar? So nilai bayaran is 2780 minus 417. So it's 2363. Okay. Lepas tu berapakah nilai cek yang dikeluar oleh Ashari jika bayaran dibuat pada 1 Mac? Kalau sudah 1 Mac more than 10 days, so no discount, right? So berapa dia kena bayar? Dia kena bayar ini 2780. Langsung tak ada discount.
Okay, sebab tak layak. Okay, then last one. 6. Ini adalah urus niaga antara Ramali Burger dengan Mary Brown. So, dia cakap Mary Brown menerima peringatan daripada Ramali Burger bahawa hutangnya masih berbaki 250. Okay. So, Mary Brown hutang Ramali 250. Dan Mary Brown beli lagi barang 20860. Kurang diskaun niaga 5%. Dan sini kena kira nanti ya. Mary Brown memulangkan barang rosak dan harga senarainya ialah 360. Lepas tu Ramali Burger menghantar invoice tambahan kerana harga terkurang charge. So kena tambah balik charge. Dan Mary Brown menjelaskan semua hutangnya dengan cek. So first one. Dia cakap diskaun tunai ya. Kalau within 10 days bagi 10%, 30 days bagi 5%. So, apakah dokumen perniagaan yang diterima oleh Mary Brown pada 1 Jun? 1 Jun, Mary Brown menerima peringatan daripada Ramali Burger. Hutangnya ini. So, ini adalah penyata akaun. Penyata akaun adalah dokumen bukan sumber. Just to remind you how much you owe. Okay, berapa kamu hutang. Dan B pula. Apakah dokumen sumber bagi urus niaga pada 10 Jun? So, 10 Jun memulangkan barang rosak. So, ini adalah nota kredit. Okay? Kalau nota debit means tambah charge. Pulang means nota kredit. Okay, nota kredit. Dan, nyatakan dokumen sumber yang dikeluarkan oleh Ramali pada 15 Jun. So, 15 Jun Ramali menghantar invoice tambahan. Invoice tambahan means dia cakap harga terkurang mah. Terkurang so dia tambah charge. Ini panggil nota debit. Okay, dan hitung amount bersih perlu dibayar jika semua bayaran dibuat pada 13 Jun. Okay, 13 Jun. 13 means sebelum charge ya. Sampai sini kan. Is it? Ya. Yeah. Okay, so sampai sini dia bayar. So, 15 dengan 30 belum lagi dia tambah. Dan kita tengok sini. Dia ada hutang 250. And then sini dia hutang lagi 20860. Kurang lagi diskaun 5%. So, ini kita kena tolak 5%. Tapi dia cakap dia pulang lagi barang rosak 360. So, instead of 20860, kita kena minus 360. Baru kita tolak 5%. Jangan kamu tolak 5% and then tolak 360. Different. Because this 5% is all kena 5% mah. Understand? So, kamu kena ini, tolak ini. Baru kita tolak 5%. Baru kita tambah balik. Okay? So, kita kira dulu untuk ini case. 1 Jun punya tak boleh kira untuk diskaun tunai ya. Kita tengok 4 hingga 13 punya. Okay? Sini ya. So, 20,860 dia pulang lagi 360 kan. So, sini dia punya hutang adalah 2050 sini. 0. Okay, untuk urus niaga. And then dia akan dapat diskaun. So, diskaun niaga dia dapat 5%. So, 20500 times 5%. Okay. 20500 times 5%, 1025. 1025. So, sini dia punya jumlah bersih adalah 20500 minus 1025. So, it's 19475. And then, sebab dia bayar dalam 10 hari, because 4 to 13 is within 10 days, so dia dapat diskaun tunai 10%. Okay, so diskaun tunai 10%. So 19475 times 10%, so it's 1947.5. So nilai bayaran dia, nilai bayaran is 19475 minus 1947.5. Tambah lagi 250. Kenapa nak tambah 250? 250 is baki dulu punya.
Ini dia tak kena discount sebab sudah lama. Okay. So 1947.5 plus 250, total dia kena bayar 17777.50. Ini answer dia. Okay. And then next one, berapakah amount besi perlu dibayar jika semua bayaran dibuat pada 30 Jun? 30 Jun means until here. So, kalau 30 Jun sudah 30 days, dia akan dapat 5% discount. Sama juga, tak ada kaitan dengan ini 250 juga. Okay, sebab ini dulu punya, bukan ini punya. Bukan bulan ini punya. Dan sekarang kita tengok, start from ini 20860 juga. Sini dia sudah discount 5%. So, kita guna inilah. 19475. Yang selepas discount 5%, ini. Okay, sampai 10 punya. Dan 15, dia terkurang charge 2,200. So, kita just charge balik saja. So, 19475 tambah lagi 2,200. Okay. And then dia tambah lagi dia punya ini sorry, kita kira dulu. Lepas kira kena tolak lagi diskaun niaga. So it's 21675. So diskaun niaga discount tunai, sorry. Discount tunai is 21675 times 5%. Not 10 already. So it's 1083.75. So dia punya nilai bayaran adalah 21675 minus 1083.75 plus the 250 baki dia. So 21675 minus 1083.75 plus 250. So it's 20841.25. Okay, sini okay tak? So kamu cuba buat lagi lepas kamu print out itu soft copy ya. Okay, good luck.